Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu lagi, Cikgu Fizah, untuk kita membuat ulang kaji ekspres tajuk-tajuk tingkatan 5. Jadi pada hari ini kita akan fokuskan pula pada bab yang kelima dan ke-8. Okey, jom kita mulakan. Okey, bagi bab yang kelima, tajuk berkaitan dengan gerakan. So, kita belajar berkaitan dengan laju, halaju dan pejutan. Okey, jadi bagi tajuk ni ada satu eksperimen yang memang kita lakukan di dalam makmal menggunakan jangka masa detik, pita detik dan juga troli. Okey, di mana apabila jangka masa detik ni bergetar, troli menuruni landasan, maka satu siri pita detik akan terhasil. Okey, jangka masa detik ini menggetar pada frekuensi 50 Hz. Bergetar pada frekuensi 50 Hz bermaksud jangka masa detik mencetak 50 titik pada pita detik dalam masa 1 saat. Bermaksud masa antara dua titik adalah 0.02. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 0.02 tu? Di mana kedudukan 0.02 tu? Okey. Cikgu ambil contoh ini adalah dua titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Okey, jarak antara dua titik ni dipanggil sebagai detik. Dan masa untuk satu detik ini ialah 0.02. Jadi masa untuk pita detik tersebut kita kena kira berapa detik yang ada, berapa masa yang terlibat. Okey. Kemudian apabila troli menuruni landasan dengan halaju yang berbeza, corak pergerakan pada pita detik juga adalah berbeza. Okey, contohnya pada pita detik yang pertama, jika adik-adik perhatikan jarak antara titik tersebut adalah sama, jaraknya sama. Bermaksud objek tersebut sedang bergerak dengan halaju yang seragam ataupun pejutan sifar. Okey. Tetapi sekiranya di akhirnya adalah berlaku sedikit jarak di sini, ada jarak di sini, di depannya agak dekat, okey, yang belakang ni jauh-jauh, bermaksud objek tersebut berlaku pejutan seragam. Okey, manakala sekiranya di bahagian hadapan titik ini adalah jauh dan di bahagian belakang ni titik adalah rapat-rapat, bermaksud objek sedang bergerak dengan nyah pejutan seragam. Okey, itu berkaitan dengan pita detik. Okey, kemudian untuk bab yang kelima juga ada satu tajuk berkaitan dengan tekanan. Okey, tekanan. Jadi untuk tajuk ini biasanya akan keluar eksperimen, soalan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan luas permukaan. Okey, bagi tajuk ini rangsangan yang boleh diberikan sebab tekanan adalah berkaitan dengan luas permukaan. Jadi rangsangan yang boleh diberikan sama ada diberikan dua kasut yang berbeza tapaknya, sama ada yang high heel macam ni ataupun yang bertapak rata, yang mana sesuai untuk kita berjalan di tepi pantai contohnya. Okey, ataupun beg. Beg sekolah ke apa-apa beg yang mempunyai kelebaran tali yang berbeza. Mungkin satu talinya lebar, lagi satu talinya kecil. Ataupun tayar yang berbeza. Kenderaan yang lebih berat, tayarnya lebih besar. Manakala kenderaan sedan biasanya tayarnya lebih kecil. Ataupun mungkin juga boleh diberi situasi paku yang tajam ataupun paku yang tumpul. Okey. Daripada situasi yang diberikan, pelbagai situasi boleh diberikan berkaitan dengan tajuk tekanan ini, dan eksperimen yang kita perlu lakukan asasnya adalah, okey, pada slide ini kita akan menggunakan bongkah kayu. Kita perlukan plasticine dan juga pemberat. So apa yang kita manipulasikan untuk eksperimen ini ialah luas permukaan, di mana jika adik tengok dalam slide ini, satu bongkah kayu yang pertama diletakkan begini dan bongkah kayu kedua diletakkan dalam keadaan begini. Okey, itu adalah luas permukaan. Manakala yang bergerak balas yang kita nak perhatikan dalam eksperimen ini ialah kedalaman lekukan. Bila kita letakkan pemberat, bongkah kayu akan masuk ke dalam plasticine, yang kita nak tengok ialah kedalaman lekukan. Okey. Tajuk berikutnya masih lagi untuk bab yang kelima ialah berkaitan dengan prinsip Archimedes. Berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey. Bagi prinsip Archimedes kita akan jumpa dengan perkataan daya tujah.
Apabila objek direndam separa ataupun penuh dalam bendaleh, ia akan mengalami daya tujah yang sama dengan berat bendaleh yang tersesar dan juga sama dengan kehilangan berat ketara objek yang terendam dalam bendaleh. Ataupun ringkasnya formula ini. Daya tujah sama dengan berat cecair yang tersesar, sama juga dengan kehilangan berat ketara objek yang terendam dalam bendaleh. Okey, ini eksperimen yang biasa berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okay, contohnya, gambar yang pertama merujuk kepada batu. Okay, berat batu di udara. So, bila kita timbang berat batu di udara, so kita akan dapat nilainya ialah 5 Newton. Okay. Manakala eksperimen yang kedua ini, untuk gambar yang kedua ini, batu tadi kita masukkan ke dalam air. Dan kita timbang berat batu dalam air, kita akan dapat nilainya 4 Newton. Okey, jadi berapa daya tujah ke atas bagi batu tersebut? Jawapannya ialah 1 Newton. Kita tolakkan saja 5 Newton dengan 4 Newton. Okey, itu ialah kehilangan berat ketara objek yang terendam dalam air. Ataupun kita boleh juga dapat dekat sini berat cecair yang tersesar. Bila kita masukkan batu, ada air akan tersesar. So, air yang tersesar juga nilainya adalah 1 Newton. Okay, kita tolakkan saja 5 tolak 4. So, kita akan dapat 1 Newton. Sama juga dengan berat air yang tersesar. Okey, itu untuk tajuk prinsip Archimedes. Ini bab yang kelima. Okey, kemudian untuk bab yang keenam, berkaitan dengan teknologi dan pengeluaran makanan. Okey, yang pertama berkaitan dengan bahan kimia. Bahan kimia yang kita gunakan untuk pemprosesan makanan. Okey, kita tengok yang pertama kita ada bahan awet. Okey, yang pertama ialah bahan awet. Kenapa kita masukkan bahan awet? Supaya makanan tadi tahan lebih lama kerana mampu membunuh mikroorganisma. Okey, pewarna makanan. Makanan tadi akan jadi lebih menarik perhatian orang dewasa, kanak-kanak dan sebagainya. Peluntur menjadikan makanan putih. Contohnya, biasanya pada tepung ataupun gula. Perisa, macam-macam perisa ada digunakan untuk menambahkan rasa makanan. Contohnya pada aiskrim, macam-macam perisa aiskrim ada. Okey, penstabil untuk mengekalkan tekstur makanan. Pemanis, memaniskan makanan. Semua orang suka makan yang manis. Okey, walaupun sepatutnya tambahkan manis dalam senyuman. Okey, kurangkan manis dalam makanan. Okey, kemudian kita ada juga pengemulsi untuk mengelakkan lemah dan mengelakkan lemak daripada terpisah, dan satu lagi ialah pengantioksida untuk mengelakkan pengoksidaan makanan. Makanan tadi berubah warna. Okey, itu berkaitan dengan bahan kimia yang digunakan. Okey, kemudian terdapat beberapa teknologi yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Yang ni rasanya semua pelajar sudah pun tahu. Ada pempasturan, biasanya untuk susu, rawatan UHT, ultra high temperature. Yang ni pun untuk makanan ataupun minuman dalam kotak. Pengetinan macam-macam makanan dalam tin, pembungkusan vacuum, penyejuk bekuan, pendinginan, sayur-sayuran, buah-buahan, semua kita gunakan pendinginan. Okey, kemudian kita ada pendehidratan ataupun pengeringan. Dia lebih kurang sama macam penyedaran. Okey, kemudian kita juga ada penyejuk bekuan kering segera. Okey, satu lagi untuk bab yang keenam ini ialah berkaitan dengan pemilihan makanan yang terproses. Okey, telah diperkenalkan Akta Makanan 1983 untuk melindungi hak dan kesihatan pengguna. Okey, dan berdasarkan Peraturan Makanan 1985, pengeluar makanan tadi dikehendaki memberikan maklumat yang mencukupi pada label makanan. Pada label makanan mesti ada maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, dan mengelakkan tidak membenarkan makanan yang telah dicemari oleh logam, mikroorganisma dan toksin, dadah dan racun perosak dan lain-lain lagi. Okey, jadi berdasarkan Peraturan Makanan 1985, pada label makanan hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut. Okey, yang pertama hendaklah mengandungi ramuan, apa bahan yang digunakan, gandum, sukrosa dan sebagainya, nama makanan, biskut oren. Biskut apa? Okey. Contoh berat bersihnya 250 gram, 500 gram dan sebagainya. Nama dan alamat penghilang. Mesti ada nama pengeluar, penghilang dan juga alamatnya sekali di mana. Mesti ada tarikh luput. Biasa kita beli makanan, perkara pertama yang kita kena lihat ialah tarikh luput. Bila expired? Bila tarikh luput. Okey. Dan kaedah penyimpanan. Nak simpan dekat mana? Simpan dalam peti sejuk, simpan di luar atau sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan pemilihan makanan yang terproses. Okey, tajuk berikutnya berkaitan dengan plastik.
Okey, ada dua jenis plastik, iaitu termoplastik dan juga termoset. Okey. Jadi cikgu nasihatkan untuk tajuk plastik ni, pelajar kena hafal pelajar perlu tahu 3 termoset yang utama, iaitu melamina, resin epoksi dan juga backlit. Okey, backlit tu biasanya pada palam elektrik. Resin epoksi ni bertindak seperti bahan pelekat macam gam lah. Okey, melamina biasanya pada pinggan mangkuk. Okey. 3 ini sahaja untuk termoset, selebihnya adalah termoplastik. Contohnya politena, polistirena, PVC dan sebagainya. Okey. Bila pelajar tahu 3 ini adalah termoset dan selebihnya adalah termoplastik. Okey, berikutnya kita nak tengok persamaan dan perbezaan antara termoplastik dan juga termoset. Okey. Persamaan yang pertama, kedua-duanya daripada petroleum. Sebab itulah kedua-dua plastik ini sukar untuk diuraikan. Adalah polimer sintetik dan tidak mengkondaksikan elektrik. Ini adalah persamaan bagi termoplastik dan juga termoset. Okey, dari segi ketahanan haba, termoset ketahanan habanya lebih tinggi, lebih keras, okey, tidak boleh diacu semula, sukar untuk terbakar dan mempunyai rangkai silang antara polimer. Kat belakang ni tak nampak mempunyai rangkai silang. Okey, manakala untuk termoplastik, okey, ketahanan habanya lebih rendah, lembut, boleh diacu berulang kali, mudah terbakar dan tiada rangkai silang. Okey, senang cerita bila kita nak buat perbezaan, contoh awak ambil terus. Contohnya sebelah sini awak ambil bandingkan, ini ialah botol mineral yang ada air tu dan ini ialah contohnya pinggan melamina. Pinggan melamin. Cuba bandingkan. Senang untuk kita buat perbezaan antara termoplastik dan juga plastik termoset. Okey, ini yang cikgu tunjukkan rangkai silang tadi. Plastik termoset, dia lebih tahan haba, dia lebih keras dan sebagainya kerana mempunyai rangkai silang. Okey, dekat mana? Ini adalah backlit, ini adalah melamina dan ini adalah resin epoksi. 3 jenis plastik ini sahaja yang mempunyai rangkai silang yang menyebabkan plastik tadi dia lebih keras dan lebih tahan haba. Okey, itu berkaitan dengan plastik. Kesan pembuangan bahan plastik terhadap alam sekitar. Yang ini cikgu rasa pelajar semua boleh fikir secara logik. Plastik, bila kita buang merata-rata, apa akan berlaku? Plastik ialah bahan tidak terbiodegradasi. Maksudnya dia tidak boleh terurai secara semula jadi. Beratus tahun sekalipun dia tidak akan terurai. Okey, jadi banyak kesannya, contohnya pencemaran udara. Ada asap-asap, jelaga, gas berasid, gas rumah hijau. Okey, contohnya. Okey, juga boleh menyebabkan pencemaran tanah dan air. Boleh menyebabkan kematian hidupan. Boleh menjejaskan keindahan alam. Sekiranya dibuang ke dalam longkang, boleh menyebabkan banjir kilat. Jadi untuk tajuk kesan pembuangan plastik ini sangat banyak yang kita boleh huraikan berkaitan dengan kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar. Jadi, apa cara terbaik? Bagaimana cara untuk kita mengawal bahan buangan plastik? Sama ada kita gunakan plastik yang terbiodegradasi. Maksudnya plastik yang boleh terurai. Kita semula hantar ke pusat kita semula. Kita gunakan incinerator, bakar dalam incinerator ataupun tanam dalam lubang sedalam 1 meter jauh daripada punca air dan kawasan perumahan dan kurangkan penggunaan plastik. Ini perkara asas cara-cara untuk mengawal pembuangan plastik. Okey, kita masuk kepada tajuk berikutnya berkaitan dengan spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet bermula dengan gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya nampak, ultra ungu, sinar X dan juga sinar gamma. Yang ni pelajar wajib tahu, mesti tahu. Jadi macam mana cara untuk kita senang ingat berkaitan dengan spektrum elektromagnet ni? Okey, ada formula yang cikgu bagi dekat atas ni. Ros makan ikan merah tanpa ulat tak geli. Ros untuk gelombang radio, makan untuk mikro, ikan merah untuk inframerah, tampak untuk cahaya nampak, ulat ultra ungu, tak ni untuk sinar X dan juga geli untuk sinar gamma. Okey, daripada sinar gamma ke gelombang radio, daripada kiri ke kanan, frekuensi semakin berkurang. Frekuensi bagi setiap spektrum daripada kiri ke kanan akan semakin berkurang, tetapi lambdanya semakin bertambah. Okey, lambda tu apa? Lambda ialah jarak antara dua puncak. Jadi jarak antara dua puncak dia semakin bertambah, manakala frekuensi dia semakin berkurang dari kiri ke kanan. Okey, berikutnya berkaitan dengan komponen elektronik.
Yang ni pelajar kena tahulah apa nama komponen elektronik, apa simbolnya dan apa fungsinya. Okey, contoh cikgu ambil perintang. Ni simbol dia bergigi macam ni. Simbolnya perintah untuk mengurangkan arus elektrik dalam litar. Ataupun simbol begini, itu adalah kapasitor untuk menyimpan cas elektrik. Ataupun yang ni, diod. Yang biasa ni, diod. Simbol begini untuk membenarkan pengaliran arus dalam satu arah sahaja, sahala. Okey, ini berkaitan dengan komponen elektronik. Okey, kemudian untuk tajuk sistem pemancar dan penerima radio, kita mulakan dengan sistem pemancar radio dulu. Okey, jadi bagi tajuk ni, adik-adik kena tahu berkaitan dengan dua jenis modulasi. Dua jenis modulasi, maksudnya gabungan dua gelombang, sama ada modulasi amplitude ataupun modulasi frekuensi. Apa bezanya? Modulasi amplitude ni bermaksud amplitude dia berbeza. Jika adik tengok pada gambar ni, ada tinggi rendah, maksudnya amplitude dia adalah berbeza. Itu adalah modulasi amplitude. Manakala modulasi frekuensi ni, jika adik tengok pada skrin ini, ada frekuensi yang dekat-dekat, jarak dia dekat-dekat. Manakala bahagian tengah ni jarak dia jauh-jauh. Ada jarak, ada yang jauh. Kemudian jarak, itu adalah modulasi frekuensi. Okey, jadi bagi sistem pemancar radio mesti bermula dengan mikrofon. Okey, DJ di konti yang bercakap menggunakan mikrofon. Jadi fungsi mikrofon tadi akan menukarkan gelombang bunyi, ini gelombang bunyi akan ditukarkan kepada gelombang audio. Okey, manakala pada pengayun akan menghasilkan gelombang radio. Bermaksud kita ada sekarang ni dua gelombang. Gelombang radio yang ini dan juga gelombang bunyi. Kedua-dua gelombang tadi akan masuk ke dalam modulator. Dan fungsi modulator tadi akan gabungkan kedua-dua gelombang tadi, gelombang radio dan gelombang bunyi menghasilkan gelombang radio termodulasi. Modulator fungsinya menggabungkan gelombang radio dan gelombang bunyi menghasilkan gelombang radio termodulasi. Prosesnya kita panggil modulasi. Okey, kemudian masuk kepada amplifier. Amplifier tadi akan menguatkan gelombang radio termodulasi dan aerial pemancar ni akan memancarkan gelombang radio termodulasi. So, yang keluar daripada aerial pemancar ni ialah gelombang radio termodulasi. Okey, jadi penerima, bagi sistem penerima radio, aerial penerima yang pertama ni akan menerima gelombang radio termodulasi daripada pemancar tadi. So, akan menerima gelombang radio termodulasi. Okey, masuk kepada litar talaan. Litar talaan akan memilih gelombang yang dikehendaki. Daripada dua gelombang tadi akan memilih gelombang yang dikehendaki. Masuk kepada litar pengesan, dia akan asingkan audio dan radio tadi, yang awal tadi. Okay, kita akan asingkan balik dua gelombang tadi menggunakan litar pengesan. Okey. Kemudian pada amplifier ni maksudnya menguatkan. Jadi dia akan menguatkan. Litar amplifier ni sendiri akan menguatkan gelombang audio. Dan pada pembesar suara, daripada audio akan ditukarkan menjadi gelombang bunyi. Okey, kita teruskan. Okey, berikutnya ialah berkaitan dengan komunikasi satelit. Okey, satelit segerak. Satelit segerak ialah satelit yang berputar mengelilingi bumi. Cuma kelihatan tidak bergerak kerana halajunya sama dengan halaju bumi. Itu berkaitan dengan satelit segerak. Okey, bagi satelit segerak, gelombang yang digunakan adalah gelombang mikro. Kenapa digunakan gelombang mikro? Supaya maklumat dapat dihantar dengan lebih cepat, lebih banyak dan lebih jelas. Okey, ini berkaitan dengan satelit. Okey, untuk satelit juga, dia mestilah mempunyai stesen satelit di bumi. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, jadi untuk liputan sedunia, kita mestilah menggunakan sekurang-kurangnya, kita perlu menggunakan 3 satelit segerak untuk liputan sedunia. Jadi, okey, pada gambar ni 1, 2, 3. Bermaksud, setiap satelit tadi akan meliputi lebih kurang 40% permukaan bumi. Sebab itulah kita perlukan 3 satelit untuk membuat liputan sedunia. Okey, jadi kenapa kita perlukan satelit segerak ni? Untuk memudahkan komunikasi kita, komunikasi antarabangsa, email, internet, telefon, fax.
radio, televisyen dan sebagainya lah. Okey, dan apa kelebihan komunikasi satelit tadi? Okey, komunikasi lebih berkesan, kurang gangguan kerana boleh menembusi ionosfera tanpa halangan. Okey. Kemudian liputan tanpa had. Maksudnya tempat terpencil pun kita boleh terima komunikasi satelit. Okey, dan boleh digunakan oleh banyak alat dan aplikasi. Okey, apa lagi kegunaan satelit selain daripada untuk komunikasi? Ada banyak lagi kegunaan lain, antaranya untuk pelayaran, untuk mengkaji cuaca, untuk ketenteraan, pengesanan jauh, dan satelit geofizik juga boleh digunakan dalam satelit saintifik. So ini adalah antara kegunaan bagi satelit. Okey, jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harapkan dengan perkongsian ini sedikit sebanyak akan membantu adik-adik untuk membuat persediaan bagi menghadapi kertas sains. Jadi cikgu doakan semua pelajar-pelajar cikgu ni diberikan ketenangan, diberikan kelancaran semasa menjawab, idea yang mencurah-curah dapat menjawab dengan tenang dan diberikan keputusan yang cemerlang terutamanya dalam subjek sains dan subjek-subjek yang lain. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.